Selamat sejahtera semua, saya Chua Junyi daripada DPI 01 dan hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang agama Sikh. Dalam Malaysia ini, kita dengar tentang pasal agama Cina, agama Kristian, agama Buddha, agama Islam dan jarang kita dengar tentang agama Sikh. So, sebenarnya apa itu agama Sikh? So, gambar yang anda semua boleh nampak ini adalah rupa-rupa orang Sikh. Sikh ataupun Sikhism dia adalah salah satu agama yang terbesar di dunia dan ianya berkembang pada abad ke-16 dan 17 di India. Sikh ni dia berasal daripada perkataan Sikh yang bermaksud murid ataupun pelajar dan dia berasal daripada daerah Punjab, India. Sikh juga dapat dikenal dengan nama akhir iaitu Sikh ataupun Kaud. Konsep keagamaan Sikh ni, agama Sikhism bukan sahaja terhad kepada bangsa Punjabi sahaja dan upacara masuk agama ini adalah dipanggil sebagai Amrit Sanskar. Mereka yang ingin masuk agama ini, diorang harus meminum air Amrit dan Sikh menyamakan Tuhan dengan kebenaran ataupun Sach. Sikh juga berpegang kuat kepada kitab suci iaitu Granth Sahib yang juga dikenali sebagai Bani. Sikhism juga menerima teori karma dan menafikan pemujaan sungai dan dewa. Simbol suci Sikh juga dikenali sebagai Gurdwara. Seterusnya, saya ingin kenalkan kepada anda semua tentang pakaian tradisional agama Sikh. Seperti yang anda semua dapat lihat, yang ini merupakan pakaian tradisional bagi lelaki Sikh yang dinamakan sebagai kurta. Kurta merupakan pakaian untuk majlis-majlis rasmi dan ianya merupakan kemeja labur dan diperbuat daripada kain kapas. Seterusnya ialah turban ataupun dikenal sebagai serban. Penganut Sikh dilarang memotong rambut dan memakai serban agar rambut mereka yang panjang mudah untuk diurus. Ianya berkait rapat dengan kepercayaan dan wajib dipakai. Kain tersebut adalah sepanjang 5 meter dan ia berbentuk bujur, tebal dan seragam. Yang ini pula merupakan pakaian tradisional bagi perempuan Sikh. Pakaian salwar kamis ataupun dikenali sebagai baju Punjabi. Ia merupakan blaus yang panjang yang dipadankan dengan seluar panjang longgar dan dipadankan bersama selendang. Seterusnya, saya ingin mendedahkan anda semua kepada makanan tradisional Sikh. Yang pertama ialah roti ataupun dikenali sebagai chapati. Yang kedua adalah parota. Yang ketiga adalah maki ataupun roti jagung. Yang seterusnya ialah pori. Dan seterusnya ialah tairu ataupun susu masam ataupun kita biasanya panggil yogurt. Dan seterusnya adalah chutney. Agama Sikh juga mempunyai banyak jenis manisan. Antaranya ialah seperti ladu, jilebi, barfi, gulam jamun, gajar halwa dan mitia. Selepas itu, saya ingin ceritakan dengan anda semua tentang adat dan budaya masyarakat Sikh. Yang pertama adalah adat perkahwinan. Terdapat beberapa upacara yang perlu dilakukan sebelum dan selepas istiadat perkahwinan dilangsungkan. Dalam bangsa Sikh, tidak diwajibkan untuk melakukan manggani iaitu pertunangan. Mayan adalah majlis di mana pengantin perempuan akan ditemani oleh ahli keluarganya. Pengantin akan duduk di bangku yang dipanggil pati dan sehelai sari cadar akan diletakkan di atas kepalanya. Ibu pengantin perempuan akan meletakkan duit shilling di bawah tapak kaki pengantin dan ibu pengantin perempuan akan melangkah pati selepas upacara mayan selesai. Tujuannya adalah untuk menolak bala dan segala kekotoran yang ada pada pengantin. Mendi dilakukan selepas upacara mayan. Wakil daripada pihak perempuan akan menulis henna di tapak tangan perempuan dan diiringi dengan lagu mendi. Tujuannya adalah untuk menaikkan seri si pengantin. Jago adalah majlis untuk tetamu yang hadir semasa majlis perkahwinan. Dan jugo adalah tarian bertujuan untuk menjemput pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Dalam tarian itu, seorang perempuan akan membawa jugo dan diletakkan di atas kepala dan dinyalakan lilin di atasnya. Tujuan jugo adalah untuk memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. Kaum Sikh juga diberi penerangan ringkas dan upacara ini dibuat di Gurdwara. Pasangan pengantin akan duduk berhadapan dengan Sikya iaitu paderi. Doli dibaca pula adalah di mana ahli keluarga kedua-dua pihak akan berpelukan selepas upacara Gurdwara.
Sebelum pengantin keluar rumah perempuan dan masuk rumah lelaki, mereka harus meminta restu daripada ayah dan ibu mereka. Pengantin akan duduk dan menyaksikan tarian Bhangra dan kesemua ahli keluarga akan menari tarian secara berpasangan. Ini adalah upacara paniwar. Seterusnya ialah adat kematian bangsa Sikh. Bangsa Sikh mengurus mayat dengan membakar mayat. Lelaki akan dipakaikan dengan pakaian putih dan serban, manakala perempuan dipakaikan dengan baju pengantin dan disolek dengan cantik. Ini adalah bertujuan untuk kelihatan cantik sebelum menghadap Tuhan. Mayat yang telah dibakar akan dibiarkan sehari dan keesokannya baru dibenarkan untuk mengambil abu mayat. Abu mayat akan diletakkan dalam bekas tanah liat dan dibalut dengan kain merah. Bekas tersebut akan dilepaskan ke laut. Pada hari abu dilepaskan, mereka tidak dibenarkan menyalakan api. Hari ke-10 atau 14 akan diadakan kenduri dan bacaan doa untuk si mati akan dibaca sepanjang kenduri diadakan. Seterusnya ialah hari perayaan bangsa Sikh iaitu Hari Vaisakhi. Vaisakhi dalam Punjabi iaitu Vaisakhi dan juga dikenali sebagai Baisakhi. Perayaan ini adalah pesta menuai di Punjab dan ia juga menandakan bermulanya tahun menuai baru dan musim suria baru. Pada hari ini, semua penganut Sikh akan berkumpul untuk mendapat restu daripada guru-guru mereka. Hari Vaisakhi ini disambut pada 13 April setiap tahun kerana ia dianggap sebagai hari lahir bagi Undang-Undang Khalsa yang diamalkan oleh masyarakat ini. Pada hari ini juga mereka akan melawat Gurdwara dan mengadakan perarakan yang sangat meriah. Bendera suci Nishan Sahib di Gurdwara juga akan diganti dengan yang baru pada hari ini. Pada hari ini, semua penganut akan ke kuil untuk bersembahyang. Sesetengah akan ke ruang makan di kuil tersebut yang dipanggil langgar untuk menghidangkan makanan kepada orang lain. Mereka mempercayai bahawa akan dirahmati Tuhan jika bertugas di dalam kuil pada hari tersebut kerana kuil merupakan rumah bagi Tuhan mereka. Sambutan bermula apabila penganut yang membawa bunga dan persembahan pergi ke kuil sebelum subuh. Seterusnya adalah kesenian dan tarian untuk bangsa Sikh. Kaum Sikh mempunyai pelbagai jenis tarian dan permainan muzik. Antara permainan muzik adalah seperti wajah iaitu piano kecil dan tabla. Manakala contoh tarian adalah seperti raja tarian ataupun Bhangra. Yang terakhirnya ialah adat resam bangsa Sikh. Bagi bangsa Sikh, adat resam yang pertama adalah ibu mengandung tidak dibenarkan makan buah yang berkembar kerana dikuatiri boleh menyebabkan anak kembar. Mendapat anak kembar bukanlah sesuatu pantang larang di dalam masyarakat Sikh, tetapi kelahiran anak kembar besar kemungkinan akan mendatangkan beban kepada sesetengah keluarga, terutamanya keluarga yang susah. Ibu mengandung juga tidak dibenarkan memegang objek tajam seperti pisau atau gunting dan tidak boleh memotong apa-apa ketika gerhana matahari. Mengikut kepercayaan mereka, perbuatan tersebut boleh menyebabkan anak lahir dalam keadaan cala-bala di muka dan tidak cantik. Yang seterusnya ialah kelahiran bayi. Amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi ialah dengan memberi hadiah. Pemberian nama merupakan upacara penting yang dikenali sebagai Naam Karan. Bayi yang baru lahir akan diberi nama setelah granti membaca ardas. Kemudian kitab mereka Sri Guru Granth Sahib akan dibuka secara rambang dan bayi akan dinamakan mengikut huruf pertama di dalam muka surat tersebut. Yang berikut adalah subtopik-subtopik yang telah saya terangkan kepada anda semua di bahagian depan video ini. Dan secara kesimpulannya, bangsa Sikh ini adalah bangsa yang penuh dengan keistimewaannya sendiri dan ianya perlulah dikenali oleh rakyat dan generasi-generasi akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.